إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا ببركة علومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Telah berfirman oleh Allah Ta'ala, wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wala yaqtulun nafsa allati harramallahu illa bilhaqq wala yaqtuluna nafsa allati harramallahu illa bilhaqq wala yaznuna wa man yaf'al dhalika yalqa asama yudha'af lahul azabu yawmal qiyamah wa yukhlad fihi muhana illa man taba wa amina. Artinya firman Allah Ta'ala, dan mereka-mereka yang tiada mengibadatkan mereka itu serta Allah Ta'ala akan Tuhan yang lain, tidak akan mengibadat mereka itu, tidak akan mengibadat mereka itu, kerana kalimah yad'una fa'il mudhari' memberi faham makna sekarang dan akan datang. Yang tidak, dia menafikan perbuatan sembah itu, perbuatan ibadat itu akan dibuat serta Allah Ta'ala akan Tuhan yang lain daripada Allah Ta'ala. Nah, itu maksud firman Allah Ta'ala, yakni tiada mengibadatkan sekarang apalagi akan datang. Baik, orang tu juga la yaqtulun nafsal lati, tiada membunuh ia, yakni tiada akan membunuh ia. Itu sama ada sekarang atau akan datang. Akan mana-mana diri, kata dia, mana-mana diri allati harramallah, yang telah mengharamkan akan nyawa-nyawa itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu membunuh akan itu oleh, tidak membunuh akan dia, akan sesuatu yang diharamkan akan dia oleh Allah Ta'ala. Melainkan kalau dia nak bunuh juga dengan sebenar-benarnya, yakni ada kesalahan yang mengharuskan bunuh tu. Baik. Dan tiada berzina mereka itu, dan tidak akan sekarang dan akan datang dan tidak berzina lagi. Wa may yaf'al zalika, barang siapa perbuat akan demikian itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, nescaya berjumpa ia Allah Ta'ala, berjumpa ia yang perbuat itu akan seksa atau akan telaga dalam api neraka jahanam. Baik, telaga seksa tu pula digandakan baginya akan seksa itu pada hari kiamat. Kalau dulu orang lain 100% panasnya, dia pula 200% panas api azab tu. Baik. Bila azab tu terima, tu pada hari kiamat. Dan berkekalan ia orang yang tadi tu dalam neraka tu. Tu hidup dalam kehinaan. Dah lah kena seksa, lagi pula dalam kehinaan. Baik, melainkan dalam keadaan orang tu buat 3 perkara tu, tapi tak macamnya buat juga. Lepas dia buat, mereka bertaubat akan Allah Ta'ala dan beriman dengan sebagai iman yang sempurna, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Orang lagu ni semua tu, tujuannya akan lepas daripada kebinasaan hidup di akhirat dengan sebab menyalahgunakan faraj dia daripada yang dihalalkan oleh Allah kepada yang tidak dihalalkan Allah Ta'ala. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'as sabila. Artinya firman Allah Ta'ala, dan jangan menghampiri kamu akan zina. Jangan menghampiri kamu akan zina. Baik, dikendaki jangan menghampiri, jangan kamu buat kerja-kerja muqaddimah zina, pendahuluan bagi zina.
Ini bercakap dengan perempuan yang bukan mahram atau perempuan yang ajnabi, bersentuh-sentuhan dengan perempuan ajnabi atau lelaki tak ada hubungan kekeluargaan sebagainya, dan sebagainya lah, duduk bersama-sama dua-duaan tempat yang tidak tu, atau semua termasuk di antara makna muqaddimah jima', yakni taqrabuz zina. Kerana bahawasanya zina itu adalah ia zina, tu maksiat yang sangat keji, maksiat yang sangat keji. Dan sejahat-jahat jalan, jahat nak paling jahat sekali hidup bermasyarakat ini ialah zina. Tu baik. Artinya sejahat-jahat pekerjaan, banyak-banyak kerja, hak kerja paling jahat sekali kerja zina. Baik. Telah menceritakan oleh Bukhari dan Muslim daripada ini, daripada Ibni Mas'ud radhiyallahu an. Berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata yakni Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, apa kata dia? Bertanya aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa dosa yang lebih besar pada sisi Allah Taala? Bersabda ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa engkau menjadikan bagi Allah Taala akan yang menyengutui, yakni kau buat syirik akan Allah Taala dalam mana-mana ibadat engkau, dan Allah Ta'ala jua yang menjadikan akan dikau. Bersembah aku, kata Abdullah ibnu Mas'ud lagi, bahawasanya demikian itu sungguhnya dosa yang sangat besar. Bersembah aku lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Bersabda ya Rasulullah, bahawa engkau bunuh anak engkau kerana takut engkau bahawa makan ia anak engkau serta engkau, maka habis harta engkau. Maka takut habis gak membunuh anakmu, atau antara dosa besar. Bersembah aku lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Bersabda ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa engkau berzina akan perempuan orang yang hampir dengan rumah engkau, yakni dengan jiran engkau. Nauzubillah min zalik, wallahu a'lam. Pasal yang ke-6 dan pasal yang ke-7 ini pada menyatakan dua tangan dan dua kaki. Pasal yang ke-6 ini dan pasal yang ke-7 pada menyatakan dua kaki. Ketahui olehmu bahawa Allah Ta'ala menjadi Allah Ta'ala bagi engkau akan dua tangan. Tuhan jadikan tangan tu bagi kita. Dan dua kaki pula. Tuhan jadikan dua tangan, dua kaki. Faedah dia apa? Kerana beberapa manfaat. Kerana beberapa manfaat. Bagi beberapa manfaat. Dan ala sawab tukar kalimah kerana kalimah bagi. Coba dua kaki, dua tangan dan dua kaki bagi beberapa manfaat. Manfaat tu pecah dua. Manfaat yang bangsa akhirat satu, dan manfaat yang bangsa dunia satu. Mana dua manfaat daripada satu perkara. Maka ada pun segala manfaat akhirat, yang bila kita buat, kita dapat keuntungannya di akhirat sana. Sudah. Maka mengerjakan engkau dengan keempat-empatnya, tu kerja akan segala pekerjaan kebajikan. Segala pekerjaan kebajikan. Kebajikan ni pun umum lagi tu. Tapi dia tak mari tafsir, dia buat mari contoh. Lepas tu dia tafsir dulu baru dia buat contoh. Tapi sini dia tak ada buat tafsir, dia buat contoh saja. Seperti berjalan kepada masjid, itu satu daripada contoh kegunaan kaki. Dan kepada tempat belajar ilmu, satu daripada contoh kegunaan kaki yang memberi manfaat. Tu yang memberi manfaat, dia nak keluarkan ilmu yang tak beri manfaat. Mana kalau kita guna kaki kita berjalan kepada tempat belajar ilmu dah, tapi tak memberi manfaat, maka tidak dinamakan akan dia faedah akhirat. Dan berjalan kepada tempat perang sabil, kita pergi berjalan kepada tempat perang sabil, dan tempat mengerjakan haji dan umrah, dan berjalan kerana ziarah dan menghubung rahim dan yang lainnya. Tu apa dia lain tu? Bayan dia, keterangan dia daripada segala ibadat yang dikerjakan dengan dua kaki. Daripada segala ibadat yang dikerjakan oleh dua kaki. Allah alam sebenarnya banyak mana saya ibadat yang dia buat kerja dua kaki tu, Allah alam lah. Kena tertib balik semula nak. Selain daripada yang termaktub tu baik. Dan seperti menghilangkan yang mungkar dengan tangan dan menulis akan ilmu. Ini contoh mana ni?
Contoh kepada maka mengerja engkau daripada keempat-empatnya. Mengerja engkau dengan keempat-empatnya akan segala pekerjaan kebajikan. Pecah dua. Dua kaki lain, dua tangan lain. Baik, yang kita nak baca ni tangan. Sebelum ni kaki. Baik. Dan seperti apa dia? Menghilangkan yang mungkar dengan tangan. Menghilangkan yang mungkar dengan tangan. Kalau orang tengah main judi, ambil barang-barang judi dia, pergi benam dalam sungai. Betul? Atau pergi bakar. Dan menulis akan ilmu. Menulis akan ilmu. Itu ilmu. Ilmu berkaitan dengan sekalian ibadat dan sebagainya lah yang baik. Dan berjabat tangan dengan orang yang saleh. Berjabat tangan dengan orang yang saleh. 1, 3 dah. Kegunaan tangan lagi. Dan yang lain daripada yang disebutkan tadi tu. Apa dia benda yang lain? Setengah daripadanya. Bayan. Daripada segala ibadat yang dikerjakan dengan 2 tangan. Segala ibadat yang dikerjakan dengan 2 tangan. Baik. Dan ada pun segala manfaat dunia pula daripada kaki ataupun 2 tangan. Maka iaitu manfaat daripada 2 kaki 2 tangan tadi. Berusaha dengan 2 tangan. Berusaha dengan 2 tangan. Dan berusaha dengan 2 kaki. Tu. Baik, berusaha dengan 2 tangan, berusaha dengan 2 kaki itu pada mencari harta benda. Pada mencari harta benda. Syariat kita tak larang cari harta benda. Tu yang larang ialah kita lalai dengan sebab tipu daya harta benda. Dan segala tujuan engkau. Segala tujuan tu masih umum lagi tu. Tujuan terpecah pada dunia, pecah pada akhirat. Tapi kalau di saluran kita ni bincang dunia, maka kita tertumpu sanalah. Apa dia? Daripada segala tujuan hak bangsa dunia. Dan memelihara engkau dengan dia. Tu dengan tangan tadi tu. Daripada mudarat. Tu daripada mudarat. Baik. Apa dia pemeliharaan daripada dengan dia dengan anggota yang 4? Udah kaki je dah. Dengan 2 kaki pula masuk situ Seperti lari lari dengan kaki daripada binatang buas-buas. Seperti lari dengan kaki daripada binatang buas-buas. Wallahu alam saya dah. Kalau ikut dalam sirah, dalam hadisnya, kalau ikut binatang buas ni dia tak kacau kita. Sebab itu perjanjian hak dia buat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak kacau umat Muhammad. Kalau dia kacau juga, mana kita ada masalah. Itu saja. Kalau ikut dalam hadis gitulah. Wallahu alam. Itu makna kita ada masalah. Kita punya sifat umat kenabian tu makin ada masalah. Itu janji Rasulullah. Allah alam. Seperti mana yang berlaku dalam kitab Hayat Hayawanul Kubra. Ketika sekumpulan daripada manusia yang melalui lari-lari bukit tu diganggu oleh harimau yang sangat besar, sehingga mereka tak dapat nak lepas jalan tersebut. Tiba-tiba sampai Abdullah ibnu Umar. Maka dia tanya kenapa. Dia kata depan tu ada harimau besar lintang jalan. Nak jalan tak ada yang berani. Maka Abdullah ibnu Umar pergi kepada harimau besar tu. Maka dia piak telinga harimau tu. Dia kata ke harimau tu, tidakkah kau ingat pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan ganggu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka harimau tu bangkit pergi ke tempat tersebut. Itu dia antara hadis sahih. Itu dia antara dalil mengatakan bahawa sesungguhnya tentang buah dia tak ganggu umat Muhammad, maka umat Muhammad ada masalah. Kalau saya nak tahu kita ni umat Muhammad, kita pergi zoo terjun dalam tu tengok macam mana cerita baik. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala. Hari ni banyak orang mengaku umat Muhammad. Orang pakai nama Allah dia marah. Tapi hukum Tuhan sepak-sepak ni Itu masalah tu. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala. Tuhan ajar sekali gak bawa kelang kabut tu mengaku sangat dia agama Islam. Sebenarnya orang Melayu ni kan agama Islam. Orang Melayu ni ada satu agama sendiri yang mana unsurnya ambil daripada Islam. Itu sebenarnya. Kalau orang Melayu agama Islam, semua hak Allah cakap, semua Allah Nabi cakap dia buat. Itu baru Melayu Islam. Kalau Melayu ni sebenarnya belum tentu Islam lagi. Dia pinjam agama Islam punya beberapa etikal, beberapa hukum Islam tu yang ambil buat diri dia. Itu panggil satu agama baru yang direka oleh orang Melayu, di mana dia ambil ibadat saja, lain tak nak pakai. Itu saja. Kalau ada Islam dia pakai semua. Maknanya, itu sebenarnya, tapi nak buat macam mana? Itu orang paling susah nak katalah. Maka Tuhan pun ajarlah dia masalah dengan. Dia marah kalimah Tuhan pakai kesian. Padahal
Kat Sabah tu semua dah pakai nama Allah dah. Dalam buku Injil muncul, Bible tu semua nama Allah dah. Dah pakai lebih daripada 20 tahun dari Kristian dekat Bible, dekat Sabah Sarawak tu. Tak ada pun bising pun siapa mengentah begitu. Allah a'lam sagrak. Bukan nak marah dia selalu ni, semangat 46 baik. Qala Mu'arif rahimahullahu ta'ala lagi. Saja timbul isu saja sebenarnya nak tutup isu hudud. Dia timbul isu lagu ni pula nanya. Moga dia duduk deka berlaku. Qala Mu'arif rahimahullahu ta'ala baik. Dan seperti menghilangkan yang munkar dengan tangan dan seterusnya. Baik, kata masalah kita lagi rahimahullahu ta'ala baik. Seperti lari dengan kaki daripada binatang buas. Allah alam lah, pengalaman saya masuk hutan lagu tu juga lah. Kalau kita masuk hutan kan, padahal kita keliling kita semua binatang buas. Tapi oleh kerana bila kita masuk tu dia lari awal-awal dah. Dia lari awal-awal dah. Kadang-kadang tu laluan kita tu, tu tarik seladang tu, kita tengok tu duk berasap lagi. Mana baru sangat di situ dia. Dia dengar kita datang dia awal lagi dah. Kadang tarik rimau, tarik gajah tu berasap lagi. Bila sampai tu dia lari. Kadang-kadang kita boleh kelih singa atau harimau tu dekat sungai-sungai tengah hutan tu duk minum air. Dia nampak kita lalu dia sekelih, lepas tu dia tunduk, tak ada apa. Bila kita ada kena tu ada masalah lah. Biasanya ada gangguan lah. Sebab dalam jaminan hidup dunia ni lah, mana-mana binatang buas yang kacau manusia, Islam ataupun kafir, dia punya umur pendek. Biasanya umur dia akan pendek, tak lama lepas tu dia akan mati. Sama ada mati diburu oleh manusia sendiri, atau mati di beragan orang panggil. Mati beragan ni. Dia jadi macam sial. Dia tak sedang duduk dia. Dia rasa macam salah besar. Itu dia panggil kita hayat hayun kubra. Tu harimau saja dalam Islam, dalam kitab-kitab Islam, harimau saja ada lebih daripada 500 spesies dia. Dekat Malaysia ni ada berapa spesies baru tahu? 10 ke 12 gitulah. Dalam dunia lebih daripada 500 spesies harimau. Yang paling bahaya sekali harimau. Harimau warna hijau, warna kuning, warna merah, satu bahaya harimau tu. Orang sanggup bunuh orang kalau harimau tu. Qala Mu'adib rahimahullahu ta'ala baik. Dan seperti menolak dengan tangan akan kejahatan orang yang menerkam ia orang akan dikau. Orang duk terkam kita, harimau duk terkam kita dan bermacam-macam lagi lah. Baik. Besakat tu. Itu bincang beberapa kegunaan kaki tangan. Baik. Kegunaan kaki, kegunaan tangan kaki. Kalau kegunaan kaki tangan dia lain makna. Kalau kaki tangan dia bekerja. Ni tangan kaki. Baik. Dan memelihara engkau baik. Dan bermula mensyukurkan nikmat kaki dan mensyukurkan nikmat tangan. Terbaliklah sini dah. Dan bermula mensyukurkan nikmat kaki dan nikmat tangan ini, kata dia. Tu. Bahawa patut ada kalimah dengan tu. Patut ada kalimah dengan. Dia sangkutan tepat nak syukur tu. Bermula mensyukurkan nikmat kaki dan nikmat tangan itu dengan bahawa engkau pakai, engkau gunakan akan keduanya, tangan kaki, kaki tangan tu pada segala taat. Tu pada segala taat. Allah alam saya dah. Dan engkau peliharakan keduanya, yakni kedua tangan kaki itu daripada kan? Pertama sekali, bahawa engkau pakai akan keduanya pada segala taat. Dan engkau pelihara kepada dari keduanya daripada tiap-tiap maksiat. Pelihara daripada keduanya, iaitu meninggal, kalimah daripada dengan makna matruk, meninggalkan tiap-tiap maksiat. Itu cara nak pelihara tangan dan kaki. Para pelihara yang pertama, cerita apa dia? Kita guna pada segala taat. Pelihara yang kedua pada segala meninggalkan segala maksiat. Atau dipanggil makna cara mensyukurkan nikmat kaki dan tangan. Wallahu a'lam saya dia. Tu. Taat ada berapa semua taat? Wallahu a'lam dah. Apa makna taat? Tak ingat nama taat mana apa dah? Hampir-hampir sama tu, tapi tak terus tak lagi. Wallahu a'lam saya dah. Taat ni apa kali saya ulang dah Dia taat ni kalau ilmu tasawuf dia panggil taat. Kalau ilmu tauhid dia panggil syukur. Kalau ilmu syariat dia panggil ibadat. Dia tiga benda ni semua sama je. Bila berubah nama ilmu, berubah nama benda. Itu kaedah dia panggil istilah masing-masing. Istilah ilmu masing-masing. Nak tu baik. Jadi kalau kita pakai kalimah taat, kita faham itu penggunaan ulama tasawuf.
Jadi kalau kita guna kalimah ibadat, maknanya itu penggunaan kalimah ulama syariat. Kalau kita guna kalimah syukur, itu mana penggunaan ulama tauhid. Tiga-tiga tu serupa je lebih kurang. Tak ada beza. Tapi bila ilmu tu namanya lain, maka bahasa ni cara lain. Tapi pusing-pusing benda serupa juga. Itu dia panggil disiplin ilmu. Kan? Tapi kita biasa campur. Kita ambil kat tasawuf, masuk dalam fiqh, namanya tu. Bendanya sama je. Semayang pun taat juga. Tapi kalau kita panggil, kalau syariat dia panggil ibadat. Kalau tasawuf dia panggil taat. Itu je beza dia baik. Apa dia mana taat? Yakni menggunakan sekalian anggota kita. Saya menggunakan atau meletakkan pergerakan anggota kita, menggunakan pergerakan anggota kita muafakat dengan Allah dan Rasul, namanya taat. Pergerakan mata kita melihat. Bila kita melihat sesuatu tu Tuhan suka, Rasul suka, namanya taat. Allah suka, Rasul suka, namanya ibadat. Allah suka, Rasul suka, namanya syukur nikmat. Itu tiga benda. Sama je benda ni kan. Wallahu a'lam bishawab. Qala mu'alif rahimah, pergilah kepada 7 anggota tu. Sebab tempat keluar ibadat 7 anggota, tempat keluar taat 7 anggota, tempat syukur nikmat 7 anggota, campur anggota dalam 1 iaitu hati 8 semuanya. Baik. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala. Maka jangan engkau menyakiti dengan 2 tangan engkau. Tu. Maka jangan engkau menyakiti dengan 2 tangan engkau. Menyakiti akan yang diharamkan pada syarak menyakitinya. Apa tu? Dia hazah dia punya maf'ul dia. Patut dia kata engkau menyakiti akan orang lain. Itulah patut gitu. Tu. Benda yang kau gunakan untuk menyakiti orang lain tu dengan 2 tangan engkau. Jangan. Dekat manakah yang dihukumkan menyakitiku? Akan yang diharamkan pada syarak menyakitinya. Macam kita watan orang, tak ada patah pasal kita watan atau sakitkan orang dengan tangan kita, dan syarak pun tak suruh kita. Tapi kalau kita watan anak kita umur 10 tahun, kita watan dia, suruh dia semayang, itu dipanggil sakiti yang tak diharamkan oleh syarak, mana disuruh. Itu panggil maksud situ yang diharamkan saja, yang tak diharamkan tak apalah. Mana dibenarkan dia baik. Macam kita bunuh orang tadi lah, membunuh orang salah. Tapi bila benda tu diizinkan oleh syarak, tak ada masalah dengan. Macam kita membunuh ketika perang sabilillah dan sebagainya. Baik. Kita bunuh dengan sebab qisas, dan lagi-lagi lah. Dan jangan engkau pegang dengan kedua tangan engkau. Tu. Kita baiki dah. Muka surat dapat 19 ya. Betul. Kalimah melainkan tu buang. Kita silap. Dan jangan engkau pegang dengan kedua tangan engkau akan yang haram. Asal lagu tu. Dan kitab tu dia kata apa dia? Jangan engkau pegang dengan kedua tangan engkau melainkan akan yang haram. Itu salah kitab. Tukar kalimah melainkan tu buat kurungan. Tambah itu, jangan engkau pegang dengan keduanya, yakni kedua tangan engkau akan yang haram. Ni bahaya orang baca buku tak ada guru. Ini silap ni. Banyak cetakan silap. Cetakan silap tak apa lagi. Banyak orang sadur. Musuh kita, dia punya dengki tu, dia kitab kita ni kadang-kadang dia tambah 1 kalimah, 2 kalimah. Satu kitab ni kadang-kadang tak banyak, 2 kalimah dia tambah. Mana kita tak perasan kata salah. Kalau tambah banyak, orang perasan. Dia sanggup buat semula kitab ni, dia cetak balik, lepas tu dalam tu dia ubah 2 kalimah tempat dia boleh makan. Dia rasa dia boleh makan. Jadi kita main baca-baca ni, maksud silap, kita pakai ni berhujung. Banyak lagu tu, Allah alam saya ni. Tu. Lebih-lebih akhir zaman banyak saja. Ribuan kitab tasawuf saja, tak masuk kitab fiqh lagi tu. Kitab tasawuf saja. Begitu kitab hadis. Kitab hadis banyak tukar habis. Tu. Musuh Islam peringkat lagu tu lagi. Dia tukar habis cetakan. Tukar sana, tukar sini. Kadang-kadang digunakan kalimah yang mirip dengan kalimah tu, tetapi bila kita siasat dalaman,
Kalimah yang ditukar tu membawa kepada kemusnahan. Banyak sungguh tu kerja-kerja orang tali barat ke mana tahu siapa, Allah alam lah. Tu banyaklah. Itulah kerja-kerja ulama kita selalu bergaduh. Kadang-kadang tu kalau tak teliti tu ustaz-ustaz. Ustaz-ustaz tak naik tangga ulama ni kan, tidak tangga. Ustaz lah ke tu. Tu dia buat main kecoh banyak. Kita nak selesai masalah tu banyak mana tu. Hak tu saya banyak tu. Itu sebab selesai pun selepas dia keluarkan dia punya fahaman, cara dia pandai pada kitab itu. Tu dah banyak dah, lama dah. Jadi bila kita sedar, orang minta tolong, kita pun pergi ungkai-ungkai tengok betul-betul salah ke tu. Tapi hak tajam kotak, hak lima terima tu. Orang-orang yang terpengaruh dengan ustaz tu banyak mana pula tu. Betul kan nak jawab lagi. Allah alam saya dah. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala baik. Satu, dan jangan yang kedua, dan jangan engkau tulis dengan kedua tangan engkau akan yang dilarang daripada yang memberi mudarat. Tu daripada bayaniah, nak menerangkan apakah yang dilarang daripada yang memberi mudarat akan orang Islam. Ayo. Kadang-kadang kita tengok orang, ada orang tu tertumpu kepada perang mazhab, ada yang tertumpu kepada perang antara Islam dan kufur. Dengar. Jadi kadang-kadang dia perang mazhab ni dia bawa sehingga peringkat memperjuangkan kufur, meninggalkan Islam. Berlaku banyak tu antara orang-orang yang menyamar sebagai ustaz. Tu dia tak perasan. Dia termasuk ke mana baik. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala baik. Dan daripada ilmu yang diharamkan seperti sihir. Daripada ilmu yang diharamkan seperti sihir. Dan jangan engkau berjalan dengan kaki engkau. Dan jangan engkau berjalan dengan kaki engkau. Berjalan kepada tempat yang haram. Berjalan tu cara memeliharakan. Yang keberapa dah ni? Cara memelihara kaki. Baik. Cara memelihara kaki tu dia pergi kepada mensyukurkan nikmat tangan dan nikmat kaki. Ingat? Yang keberapa dah ni? Yang pertama, jangan engkau menyakiti. Yang kedua, jangan engkau berkhianat. Yang ketiga, jangan engkau pegang. Yang keempat, jangan engkau tulis. Yang kelima, jangan engkau berjalan dengan kaki engkau kepada tempat yang haram. Dan kepada tempat orang yang zalim pun tak boleh juga. Berjalan kepada tempat orang yang zalim melainkan kerana darurah. Allah alam saya dah. Orang pengaranglah kita pergi haram, pergi kepada sultan. Sebab sultan banyak buat benda-benda zalim. Maka Imam Asyuti karang kitab pula. Nanya. Dia panggil apa? Kitab kata menolakkan hadis-hadis palsu, hadis-hadis syaitan yang melarang kita pergi kepada sultan. Maknanya banyak orang guna buat hadis palsu untuk menakutkan orang kepada sultan. Last minute dia pergi sultan. Lepas tu perosak sultan. Habis Allah a'lam saya. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala baik. Zalim tak zalim kita kena pergi. Nanya, zalim tak zalim kita kena pergi. Tak boleh biar lagu tu. Qulil haqqi walau kana muran. Kata yang sebenar walaupun sekalipun pahit. Nanya, wallahu a'lam saya. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala baik. Pendeknya segala gerak engkau dan segala diam engkau itu sebesar-besar nikmat. Segala baik, segala gerak engkau dan segala diam engkau itu sebesar-besar nikmat Allah Ta'ala atas engkau. Maka palingkan olehmu akan dia akan sekalian gerakkan engkau itu kepada taat, supaya adalah engkau daripada mereka yang mengetahui akan nikmat dan mensyukurkannya, akan syukurkan nikmat. Allah alam saya. Maka diharap berkekalan nikmat itu pada engkau kerana syukur itu pengikat bagi nikmat. Tengok, syukur yakni pengikat bagi nikmat. Allah alam saya dah. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab lain, dia panggil kitab kepada dia At-Tabaruk fi Ahkami Rizki. Situ tangan bintang lah. Antara perkara-perkara yang menarikkan rezeki itu ialah syukur dengan sekalian nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah alam saya dah. Dan sebab bagi bertambahnya yakni bertambah nikmat. Itu dia. Dan jangan engkau palingkan segala gerak dan diam engkau itu kepada maksiat. Supaya jangan ada engkau
daripada mereka yang kafir akan nikmat, yakni nikmat Allah Ta'ala. Artinya tiada syukur akan nikmat Allah. Maka sebab bagi ditinggalkan nikmat itu, atau sebab bagi ditanggalkan nikmat itu, dan sebab bagi seksa yang bersangatan pada hari mensaksikan atas mereka itu oleh segala lidah mereka itu, dan segala tangan mereka itu, dan segala kaki mereka itu, dengan barang yang ada mereka itu mengerjakan akan barang di dalam dunia daripada segala kejahatan. Baik. Dan kata musannif kita lagi rahimahullahu ta'ala, dan ketahui olehmu bahawasanya memelihara segala anggota yang 7 ini, dah, daripada segala kejahatan, dan memakainya pada segala kebajikan, tiada sempurna keduanya. Mana tak ada sempurna, tak dapat pahala lah makna dia. Kerja tu buat dah, tapi tak dapat pahala tu makna bila kita guna kalimah tiada sempurna. Melainkan dengan membersihkan akan rajanya, membersihkan akan raja, yang memerintahkan sekalian anggota yang 7 daripada segala perangai yang dicela, seperti riak dan takabur, dan dengki dan kikir dan lainnya, dikendaki dengan rajanya itu, iaitu hati. Dikendaki dengan rajanya itu, iaitu hati. Wallahu a'lam. Kata musannif kita lagi rahimahullahu ta'ala, habis dah masalah 7 anggota. Kita nak bincang pula kerjaan hati pula. 7 an-zahir, 1 batin. Tu baik. Kitab yang kedua ini pada menyatakan qalbun. Arti qalbun bahasa Arab, bahasa Melayu jantung. Orang Arab panggil qalbun, orang Melayu panggil jantung. Bahasa kita panggil hati. Orang kita pun kadang-kadang sebut hati. Hati-hati, kita dengar. Kalau ikut bahasa sebenarnya, jantung-jantung, gitu. Orang kita guna kalimah hati-hati. Asal dia ialah jantung-jantung, tapi kita guna kalimah hati. Allahu a'lam tahu baik. Dan padanya, pada masalah jantung ni pula 10 bab. Wah, nampak 10 bab nak bincang bab satu je jantung. Tu. Baik, yang mengandung akan sifat-sifat kecelaan yang 10. Tu jantung ni dia ada bincang 10 perkara kecelaan yang memang ada dalam diri mana-mana manusia. Sama ada kau ustaz ke, kau tak ustaz ke, kau orang kampung ke, kau orang bandar ke, kau orang mana sekalipun, tetap kau akan ada 10 sifat ni. Ketahui olehmu bahawasanya qalbun itu ada baginya 2 makna. Qalbun ada baginya 2 makna dalam kitab ni. Dalam kitab lain banyak makna lagi, tapi kitab ni hak mula-mula kita ngaji ni dia bincang 2 makna saja. Baik. Yang pertama dia panggil qalbun jismani. Jasmani. Orang lain baca ke mana? Jasmani. Orang lain baca jusmani. Takut bimbang, takut orang faham kata air jus, maka kita baca jasmani. Asal bahasa Arab panggil jusman. Tu jisman kurang. Tu iaitu qalbun jasmani. Jismani itu daging yang ditaruh di dalam dada sebelah kiri, yang menyerupai ia akan jantung pisang. Ini sebelah kiri kita, puting susu kita, ibu jari bawah, tempat jantung. Tu Allah a'lam. Sama, lelaki perempuan sama, tempat dia sama. Tu dia panggil jantung. Tu jantung pisang. Orang Arab panggil sanubari. Kenapa orang Arab panggil sanubari? Sebab sanubari itu bahasa Arab. Bahasa kita mana buah strawberry, sama lebih kurang. Macam jantung dengan ukur dia, serupa. Cuma bila sebut kalimah sanubari itu bahasa hebat lah, mengenai bahasa Arab. Padahal buah mananya buah strawberry itu serupa. Allah a'lam. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala baik. Dan iaitu jantung tu daging yang tertentu, di dalamnya ada lubang, dan di dalam lubang itu ada darah yang hitam. Lubang tu pula ada darah merah naik ke hitam. Itu panggil darah hitam dia panggil. Yang kedua, tu qalbun ruhani. Tu macam ruh makna. Ruhani. Ruh dengan nyawa sama. Sama tak? Ruh dengan hidup beza tak? Sama. Beza tak? Itu pokok. Tu beza antara ruh dengan hidup. Hidup lebih umum daripada ruh. Ruh hanya untuk manusia dan malaikat dan jin saja.
Lain pada tu semua dia cuma kalimah hidup saja. Roh tak ada nak pilih hidup. Cuma cari hidup dia tak sama macam kita lah. Bukit pun hidup juga. Dengar. Waktu orang kata makin besar, dengar. Itu macam-macam lah. Semua tu dia panggil kalimah hidup. Kehidupan dia tak sama macam kita. Wallahu a'lam saudara. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala baik. Qalbun rohani dia panggil. Tu baik. Iaitu qalbun rohani tadi, suatu yang halus. Suatu yang halus, yang mengetahui dan yang mengenal dan yang mendapat daripada manusia. Dengan ada hati itulah manusia kan boleh tahu benda ni besar kecil. Dengan qalbun itulah manusia boleh kenal ini betul, ini salah. Dengan hati itulah, qalbun itulah manusia dapat tahu panas ke sejuk, manis ke masam, putih ke serang, macam-macam lagi lah. Wallahu a'lam. Itu panggil qalbun rohani, yang dibangsakan kepada roh. Baik. Kalau rohani ni sama, makna jin, manusia sama, ada beza. Lepas tu dia pindah lah. Rohani ni pindah tukar nama pula. Sampai dia ajar dengan cara yang betul, dia naik nama dia panggil Rahmani pula. Kan? Qalbun Rahmani tu dia panggil masuk nur. Kalau qalbun rohani masih bercampur di antara nur dengan syaitan ataupun dengan maksiat. Kadang-kadang fikir nak buat maksiat, itu masih namanya rohani. Kalau tak terfikir lagi namanya maksiat, itu dia panggil namanya Rahmani. Beza situ. Masih lagi? Ke dah tak ada? Bersih dah? Ke ada fikir lagi? Tak ada? Masih rohani lagi. Baik, ingat. Baik, masa rohani lagi tu, baik, masa dia dapat sesuatu kelebihan, dia masuk dua tu. Tu. Dia kemungkinan tapi sama ada dapat itu ialah dia panggil akhras, arsas atau karamat, ataupun dia panggil istidraj. Dapat nafi tu. Tapi sekali dia dapat kelebihan lagu tu, makin jauh kepada Allah, namanya istidraj. Kalau dapat benda lagu tu, makin dekat kepada Allah, namanya karamah. Kita kena jaga tu. Banyak orang gunakan benda tu. Wallahu a'lam bishawab. Untuk tipu orang. Dan ia, yakni qalbun rohani tadi, hakikat manusia, itulah hak manusia sebenarnya. Itulah dia manusia sebenarnya. Baik. Dan ia pula, qalbun tadi tu, dua yang dihadapkan kepadanya perkataan. Apa suatu orang bercakap, tuju ke dia lah. Bukan tubuh ke tubuh dia tu, tuju ke dia. Tu harus sendiri. Kalau dia dah mati, kerah lagi tu, orang tak nak cakap dengan dia dah. Kan? Tapi bila dia mati, kita cakap juga. Pasal apa? Sebab kita tahu roh dia tu tak mati. Yang mati tubuh dia je. Ingat? Wallahu a'lam saya. Dan ia, apa dia? Qalbun rohani tadi juga, yang disuruh dan yang dilarang. Yang disuruh dan yang dilarang. Bila disuruh, dia ajaklah anggota dia. Tu. Bila dilarang, dia tegah anggota dia. Dan ada baginya, bagi roh, qalbun rohani tadi, sangkut paut dengan qalbun jusmani. Sangkut paut dia. Dia tak cerai tanggap. Masya Allah saja dia. Kita nak keluarkan tak boleh dia. Kalau kita keluar, dia mati. Kan? Macam kita nak buang nafsu daripada tubuh kita. Jadi orang tak betul lah. Kita nak ambil nafsu pula. Kita nak ambil nafsu, memang komponen ada dah. Nak buang nafsu, tak boleh juga. Itu kita boleh ubah saja. Kita degil, kita ubah saja. Nak buang tak boleh. Kita ada marah, tak boleh. Nak buang tak boleh. Kita kena ubah saja. Kalau dulu kita marah, kalau orang buat baik, tukar. Kita marah, orang buat jahat pula. Tukar je boleh. Nak buang tak boleh. Kalau kita buang marah, kita jadi dayus. Anak kita buat maksiat, lantak situlah. Budak-budak zaman sekarang, marah dah hilang. Tak boleh. Orang curi barang kita, lantak situ kerja lah. Nanti cari lain lah kita. Tak boleh. Nak buang tak boleh, nak tukar. Kan? Tukar nama. Wallah, renovate itu pun. Lain dah. Alhamdulillah. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala baik. Dan sesungguhnya tercengang kebanyakan akal manusia. Terbanyak tercengang. Kadang-kadang kita mengaji banyak dah. Rupanya kan kita lebih faham. Rupa lebih tak faham daripada orang tak ngaji. Sebab dia makin lama makin bengong. Makin lama makin bengong. Sampai akhirnya jadi baru betul balik. Tak tahulah bila tu, lepas 20 tahun ke, lepas 100 tahun ke, wallahualam kan. Waktu dalam tempoh tu bila kita tanya kadang-kadang tu berubah-ubah jawapan dia. Kejap kata boleh, dia tak boleh. Kejap kata ya, dia tak ya. Kejap kalau tak salah saya. Rasa-rasanya mungkin. Jadi gitu sudahnya kan. Tu sampai nak jumpa kita punya tanya pun jadi bengong. Sebab yang jawab pun bengong. Dia kita kat dah dia tempat lagi dah.
Mereka lah qada dan takdir Tuhan. Tak tu ngaji sampai bila-bila pun bingung lagu tu. Qala Mu'adib rahimahullahu ta'ala. Tercengang kebanyakan akal manusia pada mengetahuikan sangkut paut antara keduanya. Ibn Arabi berapa bulan dia mikir gitu sangkut. Macam mana bersangkut ni? Kan? Sangkutan tu. Seperti mana bercampur di antara gula dengan air. Sampai tak nampak gula dalam air. Sampai kita kata air. Sampai kita kata air. Bila kita makan, ada gula dalam air ni. Macam garam dalam air. Sampai tak nampak ke garam tu. Nampak air dah. Bila kita rasa, ada garam punya. Kan? Gitu. Dia punya sebati tu sampai hilang kan. Sampai seolah-olah macam tak ada roh dah kat tubuh kita. Tubuh tu dah roh dah. Roh tu dah tubuh dah. Tapi bila kita tengok, kita keluarkan isi-isi roh sebenar tu, baru kita perasan. Kita dengar. Allah a'lam sahaja. Qala Mu'adib rahimahullahu ta'ala. Sampai ikan ni pun tak mengaku air tu masin. Ikan ni pun dia tak mengaku air masin. Bila dia mati, baru dia tahu kata air tu masin. Air ikan laut kan? Sungguh kan? Dekat dia, dia sampai masuk kat laut. Berapa lama duduk dalam laut tu, dia tak masin. Kita balik, kita kerat, kita goreng, tak taruh garam, tahu lah. Mana dia tak iktiraf air laut tu masin. Dan bila dia mati, kita berubah garam, masin terus dia. Kan? Baru dia tahu kata garam tu masin. Kan? Kau Wallahu'alam tak? Itulah manusia. Masa dia belum mati, dia tak mengaku kata dia hamba Allah Ta'ala. Dia buat dia buat perangai dia. Degilnya, actionnya sampai dia buat pepatah Melayu. Biar mati action, yang mati accident. Punya hebat tak hebat dia. Dah mati tu dia baru tahu dengar. Tu Wallahu'alam saya. Qala Mu'alib rahimahullahu ta'ala. Kerana persangkutan keduanya, jadi roh ataupun dengan tubuh tadi tu, menyerupai akan persangkutan arat dan jisim. Arat dan jisim. Arat, apa arat? Arat Wallahu'alam deh. Arat ni kalau bahasa kita panggil sifat. Tapi sifat sebenarnya tidak boleh dipakai kepada makhluk. Sebab sifat ni benda yang tidak ada mula dan tidak ada akhir. Macam sifat Allah qadir, sifat Allah kuasa. Maka kuasa yang ada di Allah itu tidak ada mula, tidak ada akhir. Itu dia panggil sifat. Manusia, makhluk selain Allah dia panggil arat. Tetapi kadang-kadang tasamuh pada sebutan, bermaaf-maafan, bermudah-mudah pada sebutan. Kita panggil pun sifat juga. Orang Melayu dia tak panggil sifat dah. Dia panggil apa? Orang Melayu dia panggil ciri. Ciri-ciri. Bukan buah ceri. Makan. Ciri. Kan? Ciri-ciri kenabian. Kita panggil sifat bahasa Arab. Kan? Wallahu'alam saya dah. Qala Mu'arib rahimahullah. Dia sampul tu panggil Arab. Ciri-ciri. Kan? Dan jisim. Jisim tu tubuh lah. Jisim tu tubuh. Kan? Tu. Jadi bila kita ambil parang, katuk kat kayu tu, kita kata keras kayu ni rupa kan. Baik keras tu sifat bagi kayu tu lah. Bila kita katuk-katuk, patah. Lembut kayu ni. Lembut tu sifat bagi kayu. Tetapi kita tak nampak lembut tu ada di kayu. Kita nampak kayu je. Itu dia kata, sangkut paut antara lembut dengan kayu tu mana nampak. Kalau bila kita patahkan dia, kita boleh kata, lembut kayu ni. Bila kita patahkan dia tak boleh. Tangan kita patah. Keras kayu ni. Jadi nak tengok kita keras tu duduk mana? Sifat yang melekat di kayu yang kita akal kita tak dapat nak tunjuk kat mana keras tu ada di kayu tu. Melainkan dengan kena buat perbandingan. Ketuk dia. Dengan Wallahu'alam saya dah. Qala Mu'alib rahimahullah. Mata Tuhan kuat lah. Kita tahu mana Tuhan kuat. Tengok Tuhan pun tak pernah. Tengok daripada bumi yang dijadikan dia tu. Hak tu hebat. Siapa lagi yang boleh buat lagu ni? Kalau betul lah bukan Tuhan buat, manusia buat. Beritahu siapa manusia boleh buat serupa macam mana Tuhan buat. Tak ada. Mana memang ada satu Tuhan. Hak buat satu kuasa yang buat. Yang mana pemilik kuasa tu? Allah Ta'ala saja. Dari falsafah pun kata, tak. Bukan Tuhan buat. Semula jadi. Kan? Semula jadi. Demo tu macam mana boleh jadi? Demo tu semula jadi ke? Tanya dia balik. Dengar. Wallahu'alam saya dah. Qala Mu'alib rahimahullahu ta'ala. Itu dia panggil persangkutan antara arat dan jisim. Wallahu'alam saya dah. Itu baik. Jadi tiap jisim dia mesti ada arat. Dan tiap-tiap arat belum tentu dia dekat jisim.
Tapi biasanya wajib arat ada di jisim. Arat tidak boleh duduk seorang diri, tak boleh. Tak boleh duduk. Tiba-tiba je ada rasa masam. Mana masam ni? Tak boleh. Mesti ada. Kan? Oh, dia ada dengan sendirinya. Tak boleh. Mesti ada tempat dia menumpang. Itu keadaan dia panggil arat. Macam tapi bila sudah simpan di kita, dah masuk di kita, tak boleh nak keluar balik. Cuma melainkan keluar dengan sebab-sebab tertentu lah yang mengganggu dia daripada tetap di kita tu. Contohnya macam ilmu kita. Ilmu kita dia panggil arat. Dia tak panggil sifat. Sebab mula-mula dia tak ada. Kita pergi masuk dalam diri kita. Lepas dia masuk, dia proses dengan kehidupan roh kita tadi tu. Lepas tu roh kita pun proses, bila proses dia guna. Kalau kita buat lagu ni jadi begini, kita nampak lah tu lah. Tu dia panggil ilmu. Kan? Jadi bila ilmu tu dah masuk, nak buat keluar tak boleh. Sampai dekat MAS, minta maaf saudara-saudara, saya tak boleh mengajar gini. Kenapa Ustaz? Saya punya ilmu tinggal di rumah. Boleh? Tak boleh. Pasal dah masuk, dia tak boleh nak keluar. Kan? Tetapi dia ada batasan. Kalau kau makan asam banyak, satu hari lebih daripada 50%, kan zat-zat lain, dia akan mengurangkan kekuatan ilmu kamu tu. Dengan sebab apa? Otak kamu jadi masam. Tu wallahu alam lah. Pasal ilmu ni dia manis. Bila campur masam dia tak boleh. Ilmu ni manis ke masam? Ilmu manis. Kalau tak campur masam banyak. Kalau makan masam banyak, betul juga kalau campur dengan minyak banyak. Kenapa? Pasal bila manis campur dengan minyak, dia tak langam. Dia tak dengam. Dia mesti jadi licin. Dia nak paut dekat tubuh kita, tak boleh tak kuat. Betul orang banyak ada ilmu, dia kurang makan limau, dia kurang makan asam, dia kurang makan benda minyak. Itu cara dia orang study lah. Aku tak tahu, aku baca je. Aku bagilah tahu kat orang. Bukan ilmu aku tu, ilmu dia orang. Lepas baca jumpa lah. Macam mana cara dia lock semua tu. Waktu orang dulu dia kalau mengaji dia ingat, sampai dia tua mat tak ingat. Dia masih ingat lagi. Kita baru mengaji semalam, hari ni wallahu alam rasa-rasa macam pernah dengar. Dia dah sahabat Nabi 3 kali paling teruk 3 kali. 3 kali dia dengar, dia akan ingat. Cara lah wallahu alam dah. Tu bab lain pula, dia bab keberkatan lain pula. Bab kawal dengan keberkatan lain pula. Macam-macam lah saudara, aku pun tak kerti. Kadang-kadang kita bila Tuhan bagi lagu tu, kena sendiri kita nak jaga ni, nak jaga ni. Dan kita pun pelik, padahal kita sendiri pun tak pernah buat benda tu. Bila kita study, kalau kita ada. Maknanya sendiri Tuhan nak benda tu di kita tu lama ke sekejap. Tu wallahu a'lam lah saudara dah. Qala mu'alif rahimah, dia panggil persangkutan arat dan jisim, atau persangkutan yang memakai perkakas dengan perkakas. Tajam yang ada di cangkul. Cuba saudara beritahu saya tajam tu kat mana? Tajam yang cangkul tu kat mana? Kalau kita kata cangkul sini, ni tajam dekat sini cangkul, ni tajam sini. Ini bukan tajam saja, ini besi yang halus depannya. Jadi tajamkan. Jadi dihaluskan mata ni kan. Yang ni tebal, yang ni halus. Bukannya tajam ni. Di mana tak tajam tu? Wallahu alam. Baik, ni besi keras. Di mana tak kalimah keras tu? Wallahu alam sahaja. Itu kita akan bincangkan datanglah. Kalau saya tak sabar untuk mengetahuinya, malam kan datang rumah saya buatkan breakout salah satu orang sana ke bincang. Allah. Berapa bulan ini? 10 bulan 1 tahun 13 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.